Hai, salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak ajar anda teknik menjawab soalan bagi soalan latihan yang telah cikgu berikan pada pagi semalam ya. Okey, jadi kita lihat soalan. Okey, ini adalah soalan yang saya arahkan. Okey, soalan struktur 4 soalan. Okey, sekarang kita lihat soalan demi soalan. Soalan 1. Nyatakan 3 kepentingan politik yang stabil kepada negara. So, bila kita analisis kehendak soalan, okey, kita lihat isu soalan terlebih dahulu. Isu soalan di sini kata kuncinya ialah politik. Jadi kita gariskan atau bulatkan, kita tandakan I. Kemudian, okey, kata tugas. Kenal pasti kata tugas. Kata tugas di sini ialah nyatakan. Okey, KT. Dan skop jawapan. Apakah skop jawapan yang diminta? Okey, ya, 3 kepentingan. Okey, 3 kepentingan SJ. Okey, politik yang stabil kepada negara. Okey. Soalan ini berbentuk nyatakan. Berbentuk kata tugasnya adalah nyatakan. Okey, kita lihat soalan. Dan dia ada 3 markah. 3 markah. Kita lihat ruangan menjawab soalan. Ada 3 bahagian. Maksudnya soalan ini hanya memerlukan kita memberikan jawapan dalam bentuk ayat penyata, iaitu idea. Okey, kita balik pada tadi. Okey, di sini ada 4 idea yang boleh kamu berikan. 3 kepentingan politik yang stabil kepada negara. Pertama ialah pelabur asing akan meningkat. Kedua, meningkatkan imej negara. Ketiga, menjamin keselamatan negara. Keempat, memajukan ekonomi negara. Dan kelima, dasar pendidikan lebih inovatif. Jadi, ada mana-mana 3 daripada 5 skema jawapan ini, okey, anda boleh dapat 1 markah setiap 1. Okey, contohnya, kamu dapat menjawab idea pertama ni, kamu ada tulis, maka kamu dapat idea 1 sama dengan 1 markah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Nyatakan 2 kepentingan prinsip kesopanan dan kesusilaan yang terkandung dalam rukun negara. Okey, kita lihat di sini soalan ni. Okey, isunya di sini ialah prinsip rukun negara. Okey, kata tugasnya ialah nyatakan. Dan SJ-nya adalah, skop jawapannya adalah 2 kepentingan prinsip kesopanan dan kesusilaan. Okey, kita lihat soalan. Soalan 2 ini kita lihat, okey, nyatakan 2 kepentingan prinsip kesopanan dan kesusilaan yang terkandung dalam rukun negara. Okey, jadi kita lihat markah di sini. 4. Kalau 4 markah, tetapi dia punya tempat menjawab soalan ada 2 saja. Maksudnya kita perlu memberikan 2 idea dan 2 ayat huraian. Okey, walaupun kata tugasnya adalah nyatakan. So, boleh faham situ? Kita kena lihat markahnya 4. Okey, walaupun kata tugasnya nyatakan, biasa kalau nyatakan, kata tugasnya nyatakan, kita cuma menyatakan idea seperti soalan nombor 1 kan? Tetapi untuk soalan nombor 2 ini berbeza. Walaupun kata tugasnya nyatakan,
Tetapi oleh kerana markahnya adalah 4 dan ruangan jawapannya pula adalah panjang, ya, iaitu dua baris ni kan. Jadi maksudnya kita kena beri jawapan yang panjang. Iaitu satu ayat penyata, satu lagi ayat huraian untuk setiap jawapan. Okey, barulah kita dapat markah 4. Okey, seterusnya, apakah idea-idea yang diberikan? Okey, boleh menjawab soalan ini. Pertama ialah kepentingan prinsip kesopanan dan kesusilaan. Dia terus saja menjadi asas pembentukan tingkah laku yang berhema tinggi. Nokta. Okey, ada tulis ini idea 1 sama dengan 1. Sebab betul kan? Okey, huraiannya adalah individu akan memiliki personality yang baik. So, huraian 1 sama dengan 1 markah. Okey. Begitu juga idea yang kedua. Melahirkan masyarakat Malaysia yang bersopan santun, berbudi bahasa dan mempunyai tingkah laku yang sopan dan saling menghormati antara kaum. Okey, untuk idea ini, dia cuma satu ayat, tetapi dia menjelaskan idea dan juga huraian sekali. Jadi kita akan dapat idea 2 sama dengan 2 markah. Okey? Seterusnya ialah menjalinkan perhubungan yang harmoni dalam masyarakat. Okey? Idea 3 sama dengan 1 markah. Huraian kamu, kesejahteraan dan keharmonian akan terserla dalam masyarakat yang berbilang kaum. Okey? Jadi saya harap anda faham cara menjawab soalan nombor 2. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 3. Nyatakan 2 kebaikan yang diperoleh rakyat Malaysia jika cabaran dalam wawasan 2020 dapat dicapai. Okey, soalan nombor 3 ni kita kenal pasti isu soalan. Isu soalan ialah wawasan 2020. Kata tugasnya di sini ialah nyatakan. Okey, nyatakan. Okey. Kemudian skop jawapan 2 kebaikan sekiranya wawasan 2020 tercapai kepada rakyat. Maksudnya kebaikan wawasan 2020 kepada rakyat. Okey. Kita lihat soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Okey. Tadi tengok markanya 4. Tapi dia minta 2. Dan kata tugasnya pula nyatakan. Sama seperti soalan nombor 2 tadi. Okey. Dia ada 2 ruangan menjawab. A dan B. Lepas tu dia ada 2 line. Maksudnya line pertama adalah untuk idea dan huraian yang kedua adalah untuk huraian. So baru kamu dapat 4 markah. Okey. Jadi kita jangan saja fikirkan bahawa kalau nyatakan itu maka kita kena berikan satu ayat idea saja. Tidak. Kita kena lihat markah juga. Kalau markahnya 4, okey. Kalau markahnya 4 maksudnya kita kena ada huraian. Kalau markahnya 4 dan ruangan menjawabnya panjang dan 2 sahaja, maka jawapan kita mestilah panjang. Okey. Sekarang kita lihat ideanya. Okey, di sini saya sediakan idea saja, ya. Idea saja dan huraiannya kamu boleh berikan apa saja huraian, tetapi dia mestilah bersangkutan dengan idea. Okey. Rakyat dapat menikmati kemajuan ekonomi. Okey, nokta kemudian huraian. Apa huraian yang menunjukkan rakyat menikmati kemajuan ekonomi? Okey, rakyat mempunyai pendapatan yang tinggi. Pun sudah boleh menjadi 1 markah untuk huraian. Okey. Idea yang kedua, rakyat bersikap dinamis dan berdaya saing. Jadi berikanlah apa-apa huraian yang berkaitan dengan berdaya saing ataupun bersikap dinamis.
Idea yang ketiga, rakyat memiliki sikap penyayang dan budaya penyayang. Okey, kamu berikanlah contoh ataupun huraian yang berkaitan dengan sikap penyayang dan budaya penyayang masyarakat. Okey, pada masa ini rakyat Malaysia sudah mempunyai kesedaran yang tinggi supaya tidak melakukan penderaan kanak-kanak, orang tua dan OKU. Okey, sudah cukup. Okey, maka kamu dapat markah sudah. Okey, markah huraian. Okey, rakyat Malaysia memiliki sikap berjiwa bebas dan tenteram. Jadi kamu terangkanlah bagaimana rakyat itu berjiwa bebas dan tenteram nanti. Okey, mereka hidup dalam keadaan aman dan damai dan mereka bebas melaksanakan pekerjaan ataupun sesuatu perkara yang baik. Seterusnya, rakyat bersikap liberal dan bertolak ansur. Okey, rakyat dapat menerima perbezaan kaum antara satu sama lain. Itu pun dikira huraian untuk idea yang kelima ini. Idea yang keenam, rakyat yang bermoral dan beretika. Okey, dalam huraian nanti kamu boleh terangkan, okey, rakyat lebih berdisiplin dan tidak melakukan sebarang kerosakan kepada harta benda awam. Pun boleh, dapat markah sudah. Okey. Kemudian rakyat mempunyai daya saing yang tinggi dan progresif. Okey? Rakyat mempunyai daya saing yang tinggi dan progresif. Maksudnya di situ kamu jelaskanlah sikap rakyat yang mempunyai daya saing yang tinggi dan progresif. Dapat satu markah huraian. Okey? So, ini mana-mana dua idea dan huraian yang berkaitan dapat satu markah juga. So, pilihlah mana-mana dua yang kena dengan jawapan kamu. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang terakhir. Jelaskan 4 cara dasar kebudayaan kebangsaan dapat menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Okey, isu di sini ialah dasar kebudayaan kebangsaan. Kata tugas di sini ialah jelaskan. Dan skop jawapan adalah 4 cara dasar kebudayaan kebangsaan dapat menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. 4 cara menyatu padukan rakyat berbilang kaum melalui DKK. Okey. Tengok soalan. Soalan 4, dia kata jelaskan. Tetapi ruangan menjawab ini cuma 4 baris. Okey, dan markanya adalah 4. Walaupun dia jelaskan, tetapi dia tidak membawa makna kita kena huraikan. Walaupun dia kata tugasnya jelaskan, tetapi dia tidak membawa makna huraikan. Kenapa? Sebab soalan 3 dan 2 tadi nyatakan tapi uraikan sebab 2 markah. So di sinilah kebijaksanaan kita diperlukan untuk merujuk markah. Rujuk markah dan rujuk ruangan menjawab soalan. Okey, saya harap anda faham. Okey, maka kita berikanlah idea. Mana-mana idea inilah menghormati kebudayaan kaum lain, berkongsi satu gaya hidup yang sama, berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan, kesanggupan menerima perbezaan pandangan, dan mengamalkan nilai-nilai murni yang menjalinkan perpaduan. Pilih mana-mana 4. Tetapi, ada jawapan calon yang saya baca, dia memberikan objektif dasar kebangsaan. Itu salah. Okey, itu salah. Okey, salah. Jadi, kamu kena menjawab kehendak soalan. Okey, jadi saya rasa anda perlu lebih masa untuk memikirkan kehendak soalan supaya boleh menjawab soalan dengan baik.
Jadi saya berharap pada latihan yang akan datang, kamu akan buat dengan lebih baik. Okey? Nah, jika ada sebarang pertanyaan, okey, kamu boleh tanya terus dalam grup ataupun secara personal kepada cikgu pada bila-bila masa. So, sekian terima kasih. Kita jumpa lagi.